السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam, Kampung Tebedu, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sepatutnya kita akan berbicara berkenaan dengan fiqh manhaji berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi saya ingin mengambil peluang pada malam ini untuk skip sekejap teks pengajian kita berdasarkan fiqh manhaji, tetapi kita beralih kepada satu tajuk berkenaan dengan metodologi yang diguna pakai ataupun cara yang dipakai oleh Al-Quran dan hadis di dalam menyebut nama puak ataupun nama keturunan ketika menceritakan sesuatu kejadian ataupun peristiwa untuk ibrah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam sehari ini saya ada membuat teguran berkenaan dengan roti canai. Cerita roti canai sebenarnya berkenaan dengan soal kebersihan ataupun kita sebut sebagai food hygiene, kebersihan makanan. Jadi saya menyebut tentang bagaimana pengalaman saya makan roti canai ni, jumpa rambut pendek ataupun bulu pendek dalam roti canai, termasuklah telur tak basuh dan sebagainya. Jadi bila kita sebut di mana kita makan, siapa yang buat roti canai itu, dia ada satu golongan yang tersinggung apabila saya menyebut nama golongan mereka. Jadi apa yang dipertikaikan ialah apa perlu saya menyebut nama golongan mereka. Yang tu yang dia tak suka, kan? Contohnya saya pergi makan kedai Melayu, saya kata apa kedai Melayu ni kotor ni, contohnya kan. Jadi habis semua Melayu Kampung Tok Bedu marah kat saya. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Ataupun saya pergi kedai Cina, kedai India, kedai mamak, kan, saya kata apa Cina ni, kan, duk tipu orang. Tiba-tiba habis sampai Cina Hong Kong pun marah kat saya. Itu contoh muslimin muslimat sekalian. Jadi ada pihak yang tak berpuas hati, maka saya nak sebut beberapa contoh berdasarkan kepada tak lain dan tak bukan panduan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang saya rasa berminat untuk kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah bagaimana kisah yang diceritakan kepada kita apabila kita belajar tentang fiqh jinayah. Siapa-siapa yang biasa mengikuti kuliah fiqh jinayah saya ada membawakan kisah tentang satu perempuan yang mengaku berzina, kan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang berminat untuk membuat rujukan, dia boleh melihat peristiwa ini dalam Sahih Imam Muslim. Iaitu saya baca sekali lalu tuan-tuan sekalian, sekadar untuk tuan-tuan ingat matan hadis ini.
iaitu hadis yang menceritakan anna mra'atan min Juhainah, ada satu perempuan min Juhainah, daripada Bani Juhainah, daripada puak Juhainah. Kalau tuan-tuan biasa belajar hadis, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok bagaimana dalam hadis, biasa tuan-tuan tengok dalam hadis, perawi hadis dia akan bawa kepada kita cerita, oh orang ni daripada Bani Juhainah, ada satu orang ni daripada contohnya Arab Badui, kan? Itu biasa, kan? Tanpa disebut nama. Ada ketikanya hadis dia cerita nama. Dan dalam banyak keadaan hadis dia tak cerita orang tu siapa dia. Terutamanya apabila orang itu dia melakukan sesuatu kesalahan. Tak sebut nama, tapi disebut siapa dia, bangsa apa, puak mana, keturunan mana, kan? Nanti kita akan cerita tentang selesai cerita Bani Juhainah ni, kita akan cerita tentang Arab Badui yang kencing, kan? Bagaimana para ulama dia tengok pasal apa dalam kes kencing dalam masjid, nama orang tu tak disebut, tapi sebut Arab Badui, kan? Orang daripada pedalaman. Pasal apa? Dia ada sebab. Macam kita ceritalah, kan? Tu ada satu Melayu ni, dia ada sebab, kan? Pasal apa sebut Melayu, pasal apa sebut Cina dan sebagainya. Baik. Dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, hadis dalam Sahih Imam Muslim, dia kata anna mra'atan min Juhainah, satu perempuan ni daripada Bani Juhainah. Bani Juhainah ni tuan-tuan sekalian bukan calang-calang. Bani Juhainah bukan calang-calang. Pasal apa saya kata bukan calang-calang? Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari umpamanya, dalam hadis Bukhari dia sebut tentang kelebihan ataupun fadilat yang dimiliki oleh Bani Juhainah lebih daripada puak lain. Mana Bani Juhainah bukan hak lekeh. Bani Juhainah adalah antara bani elit pada masa tu. Macam kita lah sekarang ni, dalam banyak-banyak Melayu mana hak elit? Logo contohnya tak? Kalau Penang ni belah mana hak elit? Kalau sebut daripada tempat tu, orang tahu ni orang hebat lah, kan? Kalau di Kepala Batah ni, Melayu kat mana hak yang hebat sikit? Kalau Tok Bedu lekeh lah Tok Bedu. Tok Bedu macam tuan-tuan minta maaf lah, lekeh lah pasal apa? Sebab orang bayar dah nak masuk Tok Bedu daripada jalan utama tu kena masuk bendang lala ke dalam, orang kata kampung, buat banglo pun kalau jual pun bukan boleh jual banyak, mahal sangat, 200,000 lebih, kan? Kalau pergi area yang orang kata area elit, orang tahu dah. Contohnya mana? PGR, kan? PGR, Penang Golf Resort. Penang Golf Resort ada tak orang buat bendang? Tak ada. Tu bukan calang-calang tu. Kalau pergi Penang Golf Resort tuan-tuan sekalian, PGR ni orang Kuala Lumpur kita tak cerita lah, kan? Kalau PGR dalam saving account dia ada berapa kita tak tahu, tak? 1 juta, 2 juta, berapa juta kita tak tahu. Macam tuan-tuan dengar cerita kata tabung haji ada masalah, tuan-tuan sibuk tak pergi tabung haji? Ada tak tuan-tuan tengok orang Tok Bedu kalut pergi tabung haji? Tak. Pasal apa? Duit pun tak ada nak buat keluar macam mana? Duit pun tak ada. Duit setakat ada 1,000 lebih, 2,000 lebih, kalau hangus pun tak ada lah rasa ralat sangat. Kalau orang kaya ada 1 juta dalam tabung haji ada problem, teruk, kan? Itu contohnya lah, saya sekadar nak bagi gambaran yang tuan-tuan mudah nampak. Jadi bila sebut PGR, kata somebody, kan? Ni hang ni, katalah anak-anak sekolah, kan? Kita cikgu, kita tanya, hang ni mak ayah dekat mana? Dia kata dekat Lakeside, kan? Kata Lakeside, tu orang kaya, kan? Ada lagu tu tuan-tuan. Jadi Bani Juhainah ni bukan calang-calang. Pasal apa? Tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari ni nombor 3253. Dalam hadis ni, saya buang dia punya sanad tu, kita cerita terus kepada matan hadis. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aytum in kana Juhainah wa Muzainah wa Aslam wa Ghifar khairan min Bani Tamim wa Bani Asad wa min Bani Abdullah Ghatafan. Dia kata, kan, Nabi kata, Nabi tanya ara'aytum,
Ara'aitum, kalau satu lagi istilahnya, ma ra'yuka, ma ra'yukum. Kan, apa pendapat kamu? What's your opinion? Apa pendapat kamu? Kamu nak kata apa? Itu lagu itulah lebih kurang. Kamu nak kata apa? Apa pendapat kamu? Bahawa suku Juhainah, in kana Juhainah wa Muzainah, Bani Juhainah, Bani Muzainah, kan? Apa ni? Bani Aslam, Bani Ghifar lebih baik daripada Bani Tamim, daripada Bani Asad, daripada Bani Abdullah bin Ghatafan, daripada Bani Amir bin Sa'ah. Apa pendapat kamu? Tiba-tiba dalam hadis ni kata, faqala rajulun, ada satu orang lelaki ni, dia kata apa? Khabu wa khasiru. Dia kata apa? Dia kata puak tu celaka dan rugi, dia kata, kan? Dia kata puak tu celaka dan rugi. Maka Nabi jawab bahawa sebenarnya memang, Nabi kata faqala, Nabi kata hum khairun, Nabi kata mereka ni memang lebih baik. Nabi kata memang mereka ni lebih baik. Maknanya apa? Ini adalah endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Juhainah, Bani Juhainah adalah bani ataupun satu puak yang lebih mulia, lebih baik daripada puak-puak yang disebut tadi. Termasuk daripada Bani Tamim. Kita kat sini nak mengaku Bani Tamim tak? Ada. Bani Juhainah lagi elok dalam hadis Bukhari ni, tuan-tuan sekalian. Baik, dalam keadaan dalam Sahih Bukhari dia sebut bahawa Bani Juhainah lebih baik daripada Bani hak lain, Bani Tamim dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita balik kepada kes zina, dia sebut nama Bani Juhainah yang kata puak yang elit ni, kan? Puak yang elit, disebut puak yang elit. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak mendabik dada sangat dengan bangsa yang kita ada? Kita Melayu. Oh, tak boleh sentuh Melayu ni, kan? Orang kata Melayu ni janji Melayu. Oh, marah. Ini penghinaan kepada bangsa Melayu. Dah, sebelum hang kata janji Melayu tu sebagai penghinaan kepada bangsa kamu, tanya diri kamu terlebih dahulu, adakah benar janji Melayu itu lantaran kerana majoriti orang Melayu memang suka untuk mungkir janji ataupun lambat dalam soal masa? Betul tak? Saya sendiri, saya mengakui bahawa saya antara orang yang sukar dalam memenuhi janji. Kalau bab janji pukul 8, 8.30. Nah, 8 suku. Kira saya tahan lagi lah sebab saya Melayu moden sikit, kan? Kena hak Melayu satu lagi tuan-tuan, janji pukul 8, pukul 9 baru dia ada. Tu pun muncul kalau dia datang pukul 9. Setengah-setengah tu langsung tak muncul. Pasal apa? Pasal memang perkataan tu keluar kerana apa orang kata kebiasaan, benda yang memang sinonim dengan orang Melayu, maka sebab tu orang kata janji Melayu. Dia lagu tu je tuan-tuan, kan? Kenapa yang kita nak marah kepada orang bila orang tegur orang Melayu ni kalau bab janji? Kita kena terima. Dan memang itu kelemahan kita, kan? Sama juga tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap bab bangsa lain, Cina ke, Mamak ke, India ke, Jepun ke, Mak Saleh ke dan sebagainya, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Jadi benda yang kekurangan tu kita kena terima. Baik, dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, dia kata atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan daripada Bani Juhainah, yang kata Bani Juhainah ni hak lagi elok, lagi cantik daripada Bani Tamim, daripada Bani hak lain tu, dia kata dia pergi, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Dia ni dalam keadaan pregnant, dia mengandung, kan? Kerana dengan sebab zina, dia berzina, lepas tu dia mengandung. Bila dia berzina dan dia mengandung, faqalat, dia kata, kan, faqalat, dia Arab ni senang je tuan-tuan. Kalau faqala, lelaki lah, kan? Kalau faqalat ada ta tu, mana perempuan. Dia lagu tu. Melayu ni dari segi language-nya dia kurang nak banding dengan bahasa Arab, kan? Bahasa Melayu, dia tu siapa? Lelaki pun dia, perempuan pun dia, kan? Berlari, lelaki pun berlari, perempuan pun berlari.
Tapi kalau bahasa Inggeris, dia cantik sikit, iaitu he or she. Nah, he or she, tapi run, he pun runs kan, she pun runs juga, lari juga. Tapi Arab lagi elok, Arab lagi elok. Pasal apa? Sebab dia ada tu kan. Kalau huwa hiya kan, dia lelaki huwa, dia perempuan hiya. Kalau fi'lul madi qala, tu lelaki. Kalau fi'lul madi kalau bagi perempuan qalat. Jadi bahasa Arab dia lagi, orang kata lagi cantik. Dia punya bahasa tu nak banding dengan bahasa Inggeris. Jadi kalau ikut ranking 3 bahasa ni, kalau kita nak baca tu, dia boleh bagi ketepatan tuan-tuan sekalian untuk kita faham. Bahasa Melayu paling bawah, Inggeris atas sikit, bahasa Arab lagi atas. Ada lagu tu. Faqalat. Jadi perempuan daripada Bani Juhainah kata apa? Dia kata, ya Nabi Allah. Dia kata, wahai Nabi Allah, asabtu haddan. Dia kata, asabtu haddan, maknanya dia dah buat satu benda yang mewajibkan hukuman hudud ke atas dia. Dia kata kan, fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hudud itu ke atas aku. Dia kata, ada tak orang kita tuan-tuan sekalian, dia berzina, dia pergi jumpa dengan polis ke, dengan ustaz pejabat agama ke, mengaku dia berzina, minta dilaksanakan hudud ke atas diri dia kan. Masyarakat kita ni tuan-tuan, usahkan hudud. Kalau ustaz pejabat agama 1000, hak denda 3000 pun lari, sanggup terjun macam Superman. Nak flat 15 tingkat, dia sanggup gadai nyawa dia terjun. Yang tu yang satu kes yang saya handle dulu tuan-tuan sekalian. Lelaki tu dah lari tingkat 15. Dia nak pegang pada batang pipe tu kan, terlepas jatuh, mati, meninggal dunia tuan-tuan sekalian. Sedihlah benda macam tu, sebab hukum zahirnya su'ul khatimah, tapi kita tetap mendoakan supaya Allah Ta'ala ampun untuk dosa dia dan dia mendapat segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak maulah mati yang macam tu. Jadi perempuan daripada suku Juhainah ni tuan-tuan sekalian, dia kata fa'aqimhu alayya, kan, tegakkanlah hudud itu ke atas diriku, ke atasku. Dia kata, fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi ni tuan-tuan panggil wali dia. Nabi panggil wali dia. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Lalu Nabi ni tuan-tuan sekalian, dia panggil wali dia dan dia suruh jaga elok-elok. Dia suruh jaga elok-elok. Fa ahsin maknanya layanlah dia dengan elok, buat baik dengan dia apa semua ni. Lepas tu wada'at, bila dia deliver kan, bila dia melahirkan anak, maka Nabi kata fa'tini biha, maka bawakanlah perempuan ini kepada aku. Nabi kata fafa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashukkat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Ni yang kata Umar ni. Umar ni cerita ni pun nama dia keluar, cerita yang badui kencing pun nama dia keluar juga. Pasal apa? Sebab cerita yang ni dia soal, dia mempersoalkan tindakan Nabi. Sebab bila perempuan tu dah bersalin, maka perempuan tu dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa kepada Nabi, ringkas ceritanya direjam dengan batu sampai mati. Yang jadi isunya tuan-tuan sekalian, thumma shalla 'alaiha, kemudian dikerjakan solat ke atas perempuan itu. Solat apa dia? Solat jenazah. Ditunaikan solat jenazah ke atas perempuan itu. Jadi Umar ni dia tak puas hati, dia kata tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Semayang jenazah ke atas sedangkan dia tu berzina. Macam itulah kalau bahasa kita tuan-tuan sekalian. Faqala, tengok tuan-tuan, ini yang cantiknya bila kita mengaji agama tuan-tuan sekalian. Faqala, Nabi bagi tahu apa? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah
Nabi kata nak cerita taubat ni, perempuan daripada Bani Juhainah ni tuan-tuan sekalian. Ni Nabi kata keistimewaan dia ni apa? Iaitu taubat dia ni lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Kalau kita buat katalah kita bagi-bagi dia punya taubat dia tu dekat 70 orang ahli Madinah, penduduk Madinah. Penduduk Madinah ni bukan orang kata bukan calang-calang kan? Maknanya tahap iman ni kalau nak ceritanya antara penduduk yang ada ahli Madinah lah. Nak kata hebat tuan-tuan sekalian. La wasi'athum, nak kata dia tu lebih lagi. Dia tu lebih lagi nak bandingkan 70. Kalau dibagi-bagi dia tu lebih lagi. Nak kata keutamaan yang ada kepada dia. Wahal wajadta taubata afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku dalam ni, dia kata apa? Dia kata, apakah engkau mendapati taubat yang lebih baik daripada satu orang yang mengorbankan jiwa dia, mengorbankan diri dia binafsiha lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Apa pengajaran dia dalam kisah yang macam ni? Sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok bila dia cerita Bani Juhainah, perempuan ni dia satu orang yang mengakui kesalahan dia. Dia mengakui kesalahan dia. Dengan sebab dia mengakui kesalahan dia tu, dia nak sangat Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maka sebab tu dia cari Nabi SAW supaya Nabi hukum dia. Cuma para ulama berbeza pendapat. Yang mana satu lebih afdal? Yang mana satu lebih afdal? Jikalau orang tak tahu, afdal kita menyerahkan diri kita kepada pihak berkuasa ataupun kita mendiamkan diri, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebahagian pendapat mengatakan bahawa afdal kita menyerahkan diri. Kan, afdal menyerahkan diri. Manakala sebahagian pendapat yang lain mengatakan afdal kita tidak menyerahkan diri, sebaliknya kita bersendirian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang tajuk yang kedua tu kita dah bincang sebelum ini, tentang keutamaan kita menyembunyikan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi sidang hadirin mukminin, daripada peristiwa ini kita nak jadi orang yang mana iman dia sangat bagus di sisi Allah Ta'ala. Caranya ialah kita mengakui kesilapan dan kesalahan kita. Bukannya kita nak menegakkan benang yang basah. Maka kalau orang kata, orang point out kesalahan kita, akui kesalahan, perbaiki. Kan? Kullu bani Adam khata'. Nabi katakan, setiap bani Adam, setiap anak Adam itu khata', dia tu buat salah, dia buat silap. Jadi hak paling bagusnya ialah siapa dia? Iaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks yang kita nak bincang ni tuan-tuan sekalian, kalau dah ada orang tegur kita, kita meniaga roti canai, telur tak basuh, apa masalahnya? Akui sahaja kesalahan kita, basuhlah telur, itu sahaja. Dan itulah hak paling bagus, sebab kita jaga food hygiene, kebersihan makanan tu. Apatah lagi kita nak berkhidmat kepada pelanggan kita, pembeli, supaya dia makan benda bersih. Ni ada satu hamba Allah tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata dengan kepanasan apa kuali tu, apa benda api tu, kan? Walaupun telur tu ada najis, tapi bila najis tu kena dekat api, dia kata kuman mati. Ni macam lah adik saya masa kecil dulu tuan-tuan. Adik saya masa kecil dulu, saya bergaduh dengan dia. Yang kita ni ikut mak lah. Mak kata kena basuh telur, kita pun basuh dengan sabun bagi bersih elok kan. Sebelum kita nak buat telur goreng ke apa, kita basuh. Kita tak maulah najis tu jatuh dalam kuali ke dalam periuk ke apa. Adik saya seorang ni, dia nakal sikit lah, bukan kata jahat pun tak. Dia nakal sikit. Dia malas nak basuh telur. Kan? Saya pun selalu bergaduh dengan dia. Saya kata kena basuh, mak suruh basuh. Dia kata tak, dia kata.
Kalau basuh pun sama je dia kata. Kalau tak basuh tu, kalau najis tu jatuh dalam kuali, kena minyak panas, mati semua kuman, dia kata. Saya kata kalau lagu tu kau makan tahi dah senang. Ada pasal apa? Dah sebab dah mati semua. Itu masalah orang kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Itu satu contoh. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, sidang hadirin mukminin yang saya sebut tadi ialah tentang hadis Anas bin Malik berkenaan dengan satu orang badui yang ni kita dah bincang sebelum ni, cuma saya nak kongsi tuan-tuan sekalian sebagaimana yang disebut dalam syarah Bulughul Maram oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dalam hadis ni hadis Anas bin Malik, Badui dia masuk dalam masjid Nabi, dia kencing, lalu dimarahi oleh para sahabat. Yang ni kita dah cerita dah sebelum ni, tapi saya cerita lagi sekali. Dimarahi oleh para sahabat Nabi. Dalam satu riwayat lain kata Umar hampir memukul dengan pedang, kan? Jadi apa yang berlaku? Maka dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghendaki supaya Arab Badui itu jangan diganggu sehingga dia selesai urusan dia, sehingga selesai dia kencing. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Bila selesai dia kencing, maka Nabi meminta para sahabat untuk menyiram tempat tu, kan? Menyiram tempat air kencing Badui berkenaan. Jadi apa yang berlaku sidang hadirin mukminin ialah dalam hadis ni, kalau kita tengok antara perkara yang kita sebut sebelum ini ialah kenapa Nabi larang sahabat daripada ganggu Badui tadi, sebab dia bimbang Badui tadi bila kita memarahi dia semasa dia kencing, dia akan melarikan diri, maka menyebabkan najis tadi habis kena dekat tempat-tempat lain dalam masjid. Itu satu. Yang keduanya, dalam perbincangan hadis ini para fuqaha mengatakan bahawa jikalau kita mengganggu Badui berkenaan, maka dibimbangi bila dia terganggu dia akan berpaling dan akan membuka aurat dia, kan? Bila kita tegur dia, kan, kita marah kepada dia, nanti dia berpaling, terbuka aurat dia. Kita boleh bayanglah kalau dia boleh kencing dalam masjid, setakat aurat tu apa lagi? Itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi bila terbuka aurat dia, maka itu akan menyebabkan satu lagi perkara yang tidak baik berlaku. Menyebabkan para ulama dia buat kesimpulan bahawa larangan itu supaya sesuai dengan keadaan Arab Badui tadi. Sesuai dengan keadaan Arab Badui berkenaan. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa hukum membersihkan najis itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kalau kita yang nampak ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tak basuh sendiri pun kita boleh minta orang lain untuk bersihkan tempat tu. Katalah tuan-tuan tengok ada najis yang ada di tempat sembahyang, kalau kita tak basuh sendiri pun tak apa, sebab dia bukan fardu ain, tapi dia adalah fardu kifayah. Maknanya kalau kita nampak najis tu kita tak boleh tinggal, tapi kita boleh minta orang lain supaya uruskan najis yang ada tadi. Baik, kemudian yang ke-8 tuan-tuan sekalian, dia sebut bahawa jikalaulah bila kita menegur tadi dia akan menyebabkan satu lagi masalah yang lebih besar, maka hendaklah kita mengelak masalah yang lebih besar tadi. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kita buat teguran kepada orang, kalau nampak orang tu menggila umpamanya, eloknya kita jangan layan. Eloknya kita jangan layan, sebab kita tak mahu dia makin merebak, kan? Dia makin merebak. Kadang-kadang bila kita berinteraksi dengan orang yang tak boleh mengawal diri dia, dia akan mendatangkan masalah kepada diri kita. Bila dia mendatangkan masalah kepada diri kita, maka lebih baik kita memikirkan cara supaya dia tidak menambahkan lagi masalah yang ada. Sebab tu bila kita tengok satu-satu kemungkaran, memanglah marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, kan, kita kena cegah dengan tangan. Tapi katalah kalau kita mencegah dengan tangan tadi akan menyebabkan dia mencederakan kita atau menyebabkan nyawa kita terancam,
Maka dalam agama, oleh kerana ada dua keadaan, yang hak ni pun tak elok, yang ni pun tak elok, maka dalam agama dia suruh kita memilih hak tak elok yang lebih ringan sifat dia daripada mudarat yang lebih besar sifat dia. Itu cara dia. Sebab itu para pendakwah, dia kena ada strategi, dia kena tengok suasana yang ada untuk dia timbang benda-benda yang macam ni. Kita tak mau kalau berlaku pelbagai masalah yang tidak sepatutnya. Kemudian sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok bahawa dalam syarah Bulughul Maram ini yang disyarah oleh Ibn Utsaimin, dia kata bahawa sebab apa? Sebab dia kata dengan melihat keadaan orang Arab Badui ni, dia satu jenis puak yang jenis apa orang kata yang tidak tahu hukum hakam agama berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi. Macam kita sekarang lah, bila kita berurusan dengan manusia, tuan-tuan sekalian, kita kena tengok orang. Kan, kita kena tengok orang. Kadang-kadang orang tu kalau dia agresif, dia kena ada cara dia untuk kita mendepani orang yang agresif. Ada orang dia memang lemah lembut, maka kita ada cara yang lain mendepani orang yang lemah lembut. Macam saya pernah ada satu klien, dia datang jumpa saya, dia cerita keadaan masalah dia. Jadi dia kata bila dia orang bergaduh suami isteri tu, satu kampung turun, habis pak menakan, mak menakan, semua pakat turun bagi sokongan ni kepada belah suami ni, nak lawan dengan isteri. Ini masalah kan. Kadang-kadang dalam setengah masyarakat kita tengok pak menakan, mak menakan, tak mau masuk campur kan. Dia biar je pihak yang bergaduh tu selesai masalah dia sendiri. Ada seorang dua yang alim, yang faqih, yang boleh dijadikan hakim ataupun boleh dijadikan sebagai pendamai dan sebagainya. Tapi dalam konteks masyarakat kita hari ni, ada setengah-setengah pihak yang mana budaya dia kalau bergaduh, dia habis turun, habis segala bala tentera dia. Jadi kita kena tengoklah bagaimana keadaan, sama ada sesuai ataupun tidak untuk kita berkonfrontasi dengan golongan yang macam ni. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, sebagaimana yang kita sebut tadi juga bahawa Syekh Ibn Utsaimin kata orang Badui ni dia bukan penduduk Madinah, dia bukan macam penduduk Madinah yang terdedah kepada bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni bila dia layan orang Arab Badui, dia layan dengan cara yang berbeza daripada cara Nabi melayan para sahabat yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam satu peristiwa yang lain, tuan-tuan sekalian, dalam Sahih Imam Muslim, hadis ni panjang, saya tinggalkan matan dia, saya cuma baca terjemahan, iaitu hadis yang juga cerita, dia tak cerita siapa ni, tapi dia cerita bahawa orang ni adalah orang Arab Badui. Dia cerita sifat orang tu kan, dia bangsa apa, dia puak mana, keturunan mana. Baik, dia cerita tentang orang Arab Badui. Dalam hadis ni, dalam Sahih Imam Muslim, dia kata qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Dia nak, para sahabat ni dia ada ketikanya yang mana mereka ni dilarang daripada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan sekalian, antara para sahabat dengan Nabi ni bukan kata semua keadaan sahabat boleh tanya Nabi, dah. Bukan semua keadaan sahabat boleh tanya Nabi. Ada ketikanya sahabat tak boleh tanya Nabi, kan? Jadi yang boleh tanya Nabi ni siapa dia? Sebenarnya sahabat dilarang tanya Nabi. Tapi sahabat-sahabat ni tuan-tuan sekalian, dia tunggu ada ketika-ketika tertentu untuk mendapat ilmu ataupun bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dia tunggu keadaan yang macam mana? Iaitu dia kata fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil. Dia orang ni, para sahabat Nabi,
Para sahabat Nabi dah nak tanya soalan dalam keadaan-keadaan tertentu tak boleh, maka dia tunggu Arab Badui datang. Dia tunggu Arab Badui datang. Baik, soalannya pasal apa? Pasal apa dia tunggu Arab Badui datang? Kalau dia guna istilah ni, min ahlil badiyatil aqil, daripada orang kampung, orang pedalaman ni, hak jenis ada akal sikit, yang jenis ada akal. Pasal apa? Pasalnya tuan-tuan sekalian, orang Arab pedalaman, Arab Badui ni, dia bukan kira. Nah, orang kata tak boleh tanya, dia tanya juga. Kan? Orang kata jangan duk pergi dekat, dia pergi dekat juga. Dia jenis lagu tu. Dia macam macam kita pergi Mekah kan? Macam kita pergi Mekah. Tabung haji dah bagi penerangan dah. Kan, siapa yang pergi dengan muassasah, kan? Siapa pergi muassasah, ni pak cik, haji ajah, dia kata kan. Nanti bila nak makan tu beraturlah elok-elok, kan? Beraturlah elok-elok. Yang kita ni beratur, tuan-tuan, dah tak buat suruh beratur. Kan, dekat kampung Tok Bedu tak beratur pun. Duk main potong queue je. Tapi dah tak buat kata beraturlah kita ni. Tapi siapa yang jenis tak makan saman? Haji tahu kan, siapa tak makan saman? Orang tua. Kan, orang tua dia tak makan saman. Dia potong queue, ada siapa berani nak marah dekat orang tua tu? Ada orang berani? Tak berani tegur tuan-tuan. Dia potong queue, pakat tengok putih mata lagu tu. Takkan kita nak kata makcik main belakang, main beratur. Tak ada. Kan? Ada lagu tu. Mana di kalangan kita ni, kita hak majoriti ni ikut queue. Tapi datang makcik, dia ikut suka dia pergi, dia datang lambat, dia pergi ambil dulu. Kita nak kata apa? Jenis yang tak makan saman. Nah. Sama juga masa kita beratur di Arafah kan? Ataupun di Mina. Dalam kemah tu kan, nak pergi toilet, beratur punya panjang, dekat-dekat time semayang, beratur mesti panjang queue. Tapi makcik, dia ikut suka dia pergi kat depan, kita nak kata apa? Jenis tak makan zaman. Kita kata, makcik, tunggu, ramai orang beratur. Dia kata, dah sat je. Nak basuh batu, dia kata, nak basuh batu. Dia nak basuh batu, nak pergi melontar. Kita kata, makcik, tak payah basuh. Dah, makcik mengaji kena basuh, dia kata. Habis tuan-tuan nak kata apa? Yang orang lain punya panjang ni, nak kencing, nak buang, sakit perut, macam-macam, dia sibuk dengan batu dia. Kita nak kata apa? Kalau dia basuh batu sekejap tak apa, ni punya lama dia basuh. Kita nak kata apa? Jadi Arab Badui ni, Arab pedalaman ni, hadis-hadis ni tuan-tuan, dia tak sebut. Dia cuma sebut, ni Arab Badui, Arab pedalaman. Pasal apa? Nak cerita sifat yang ada pada orang tu. Bila sebut orang Arab Badui, bila sebut orang kampung, bila sebut orang pedalaman, kita tahu dah. Itu maksud dia. Kan? Pasal apa kita cerita bangsa orang? Pasal apa kita cerita keturunan dia tu? Pasal dia ada ciri-ciri tertentu. Macam saya buat contoh sebelum ni lah. Siapa yang ada anak mengaji dekat SMK Bertam Perdana kan? Ini cerita sekolah masuk video pula. Tak apa kot. Baik, kan? Kadang-kadang student dia ada masalah. Student ada masalah. Cikgu bila dia tengok murid ni, pelajar ni duduk mana, tengok alamat, alah, tengok mesti tempat tu je. Kan? Mesti rumah di kawasan tertentu. Maknanya apa? Maknanya orang daripada kawasan tertentu biasanya dia ada masalah akhlak. Dia ada masalah peribadi. Dia ada masalah disiplin. Bukan kata semua macam tu, dah. Bukan kata semua macam tu. Tapi lazimnya pelajar yang bermasalah ni datang daripada puak tu. Ada lagu tu. Bukan kata semua. Sama juga tuan-tuan sekalian bila saya duduk di England. Kan? Kawan-kawan kata, kalau kita nak ikut macam pelajar Malaysia, nak jimat duit, duduk rumah murah, 400 pound. Paling mahal 500 pound atau 450 pound. Kan? Pound masa tu kali 5 lah, lebih kurang. Sekarang dah 6 lebih kan. Itu hak murah tu, 400 pound tuan-tuan sekalian. Tapi rumah murah. Bila rumah murah tuan-tuan sekalian, dia ada masalah dia. Bukan kita nak hina orang miskin. Bukan kita nak hina orang setinggan, tak. Tapi masalah yang lazim ada di kawasan rumah murah. Ada lagu tu.
Jadi kita jangan salah sangka, oh ustaz nak hina orang miskin. Tak, bukan nak hina orang miskin. Nak cerita benda yang biasa berlaku di kawasan rumah murah. Pasal tu siapa yang nak duduk di area yang lebih selamat, yang insurans dia, premium insurans dia lebih murah. Di England kita bayar harga insurans bergantung pada kawasan. Negara kita Malaysia, tuan-tuan duduk kat Tok Bedu ke, duduk di balik pulau ke, bayaran insurans sama. Tapi di England dia bergantung pada postcode. Postcode tuan-tuan, ada postcode yang mahal harga insurans, ada postcode yang murah insurans. Jadi nak tempat yang elok, yang insurans premium insurans tu murah, maka duduk di kawasan elit. Bukan nak kata orang elit ni bagus sangat, tak. Tapi biasanya, kena faham tu. Biasanya orang kaya ni, orang elit ni, anak-anak dia tak nak kata jahat, dia teruk sangat. Dia tak bawa banyak masalah sebagaimana orang yang berpendapatan rendah. Tapi bukan kata tak ada masalah, ada masalah. Tapi biasanya jauh lebih baik. Ada lagu tu. Jadi hadis-hadis ni tuan-tuan sekalian, dia cerita satu-satu ciri tu pasal apa? Sebab dia nak cerita ciri lazim yang ada kepada puak tu. Jadi dalam hadis ni, sidang hadirin mukminin, dalam hadis ni saya baca yang terjemahan dia. Dia kata para sahabat ni tunggu lah. Nak tanya tak boleh, maka tunggu. Datang puak ni, orang-orang kampung, orang pedalaman ni, hak jenis cerdik sikit kita kata tak, hak jenis banyak soalan. Jadi Nabi pun tengok ni, kalau istilah kita jenis tak makan zaman ni, kita kata apa pun dia bukan peduli. Dia lagu tu. Jadi tunggu. Maka dia kata, datanglah satu orang lelaki ni, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, telah datang kepada kami utusan kamu. Jadi kalau tuan-tuan tengok hadis ni panjang ni. Dah lah orang kata jangan tanya, dia tanya dah lah, dia tanya panjang pula soalan. Jenis tak makan zaman sungguh. Ni perangai tuan-tuan sekalian. Nak jenis orang tak makan zaman. Dia kata apa ni, iaitu dia kata, kamu mengaku, kamu buat pengisytiharan bahawa Allah Ta'ala telah mengutus kamu. Maka Nabi jawab, betul, benar, dia kata kan. Lalu Arab Badu tu tanya, jadi siapa yang cipta langit kan? Siapa yang cipta langit? Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan sabar tak tunggu Nabi jawab soalan aku ni? Kan, ni leceh punya cerita ni kan, leceh punya cerita. Orang dah advance ke depan, dia duduk pergi tanya benda-benda lagu ni. Tapi sahabat ni dia tunggu tuan-tuan sekalian, dia tunggu. Siapa yang cipta langit? Nabi jawab Allah. Dia pun tanya, siapa yang cipta bumi? Nabi jawab Allah. Siapa yang cipta gunung gandang? Ni semua nak kena lempang belaka ni. Dia tanya satu-satu. Nabi kata Allah kan. Lepas tu siapa yang mencipta di atas segala bentuk ciptaan? Dah tanya satu-satu. Atas semua kali siapa cipta? Nabi kata Allah. Lalu Arab Badu ni kata, demi zat yang telah menciptakan langit dan yang menciptakan bumi serta menegakkan kan dia paku gunung gandang ini, benarkah Allah telah mengutus kamu? Maka Nabi jawab, ya kan, naam. Nabi jawab. Lalu dia tanya lagi, dia kata, utusan kamu mengatakan, Nabi ni kan dulu dia duk hantar wakil dia apa semua, utusan kamu mengatakan kepada kami bahawa kami wajib solat 5 waktu sehari semalam. Nabi kata, betul, benda yang utusan dia kata tu. Lalu orang Badui ni tanya, demi zat yang telah mengutus kamu, benarkah Allah telah memerintahkan kamu dengan perintah ini? Nabi jawab, ya. Lalu dia kata, dan utusan kamu juga mengatakan bahawa kami berkewajipan untuk membayar zakat daripada harta-harta kami. Nabi kata, ya, benar, dia benar. Dia kata lagi, demi zat yang telah mengutus kamu, benarkah Allah yang telah menyuruhkan kamu untuk ini? Nabi kata, ya. Dan dia kata lagi, dan utusan kamu juga mengatakan bahawa kami wajib berpuasa dalam bulan Ramadan setiap tahun. Dia panjanglah ditanya-tanya semua kan. Sampai kepada haji dia tanya, betul ke kena menunaikan haji? Nabi kata ya. Lepas tu dia kata, benarkah Allah Ta'ala yang suruh kamu buat benda macam ni? Nabi kata ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia tanya balik, dia kata, demi zat yang telah
mengutus kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan selain itu, dan aku juga tidak akan menguranginya. Maka Nabi jawab, kalau dia benar-benar jujur, nescaya dia akan masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, conversation, percakapan, perbualan antara Nabi dengan orang Arab pedalaman, orang kampung Ulu ni, tuan-tuan sekalian, dia menyebabkan para ulama buat kesimpulan daripada hadis ni dari segi fiqhnya, hukumnya apa dia, iaitu kalau kita ni tak buat benda sunat, hadis ni menjadi dalil apa? Dalil dia kalau kita tak buat nawafil, tak buat ibadat tambahan, semayang apa, qiyamul lail pun tak ada, baca Quran hak sunat-sunat dia pun tak ada kan, sedekah hak sunat-sunat dia pun tak ada. Tak ada, hak sunat-sunat tu semua tak ada. Kita buat wajib je. Semayang zuhur 4 rakaat tu habis 4, bagi salam cabut. Dah zikir tak ada, apa wirid dah, apa doa apa tak ada belaka. Subuh pun lagu tu, orang lain dengan ambil air semayang elok semua, kita ambil air semayang 4 anggota wuduk. Tak tambah tak kurang dah 4 tu. Kan sekali je semua. 3 kali tak ada. Sebab hak wajib je. Lepas tu semayang pun tak ada dah, azan ke apa ni, ke iqamat ke, pergi surau, pergi masjid, tak ada. Buat hak wajib, very minimum. Rokok baca tak? Tak baca. Hak sunat memang tak buat sungguh. Memang tak buat sungguh. Takbir pun tak ada. Allah intiqalat kan. Takbir intiqalat pada hak sunat memang tak ada. Dia buat wajib je. Tuan-tuan sekalian, para ulama dari segi fiqh hadis ni, hukum yang kita boleh ambil derive daripada hadis ni apa dia? Tak ada benda sunat kita buat, hak wajib saja. Itu pun sudah memadai untuk membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita rahmat Allah taala kepada manusia sampai tara tu. Jangan buat benda haram sudah. Jangan buat benda haram sudah. Jangan buat dosa sudah. Buat hak wajib je. Tinggal benda haram tu tinggal. Hak sunat tak payah. Itu pun sudah memadai membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ni habis dah. Kita tunggang langgang. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada hadis ni juga kita dapati bahawa perangai orang Arab Badui ni dia memang kasar. Dia memang kasar. Pasal tu disebut sifat dia tu orang Arab pedalaman. Jadi orang tahu ni jenis orang kasar. Sama juga bila kita cerita satu-satu benda, kadang-kadang kita bukan nak sebut sangat bangsa orang tu. Tapi bila kita sebut bangsa orang tu, orang boleh imagine bagaimana peristiwa tu berlaku. Ada lagu tu. Kan? Tuan-tuan tengok macam orang kata kes pecah rumah lah. Kan? Kes pecah rumah, kalau yang pecah rumah tu orang Melayu, minta maaf lah saya sebut dari segi bangsa ni. Kalau yang pecah rumah tu Melayu dengan yang pecah rumah tu Indonesia, ada beza tak? Cuba tuan-tuan tengok, sebelum negara kita dibanjiri oleh imigran pendatang Indonesia, kita jarang nak dengar kes pecah rumah yang teruk-teruk. Tuan-tuan tengok statistik. Kes pecah rumah kalau melibatkan warga asing, dia lebih keadaan dia lebih teruk. Kan? Dia bawa parangnya, dia bawa apa, lepas tu dia boleh bunuh orang tanpa teragak-agak. Berbanding dengan orang tempatan, dia walaupun jenayah tu dahsyat juga, tetapi dia tak sedahsyat kalau warga asing hak buat, warga asing yang tertentu. Jadi sebab tu kadang-kadang orang cerita perampok tu siapa dia? Cerita dia tu warga mana. Pasal apa? Sebab bila sebut warga tu, orang boleh tahu dah cara dia, modus operandi dia macam mana. Jadi bukan kata saja-saja sebut bangsa dah. Dia ada sebab kenapa nama bangsa tu disebut. Sebab sifat yang sinonim yang ada pada bangsa berkenaan. Ada lagu tu.
Dia macam lecturer lah, kan? Lecturer cerita student dia Melayu. Apa sebab dia cerita student dia Melayu? Melayu ni tuan-tuan sekalian, kalau orang suruh tanya soalan, confirm tak ada soalan. Itu Melayu, kan? Cuma Tok Bedu ni tahan sikit lah, kan? Kalau saya buka soalan, ada juga yang nak tanya soalan. Tapi kalau di universiti tuan-tuan sekalian, kalau student kita Melayu semua, tak ada soalan. Student saya yang tanya soalan saya tuan-tuan sekalian, kebanyakannya foreigners, Iranians, kan, ataupun Africans. Tu buat tu kalau nak tanya pun. Yang Arab, tu banyak soalan. Yang Arab ni kadang-kadang dia kurang ajar pun ada. Dia boleh sanggah kita je, dia tak heran. Tapi kalau Melayu tak ada soalan, semua senyap. Melayu ni dia lagi teruk apa dia? Dia marah pula kalau kawan dia tanya soalan. Dia siapkan ni, nak balik. Dia tunjuk jam lagi kat kawan dia tu. Kan, kita biasalah kalau kelas pukul 8 malam sampai 10 malam, dalam pukul 9.45 kita habis lah, kan? Ataupun kelas habis pukul 5, 4.45 habis lah. Pasal apa? Dalam 10 minit tu, 15 minit yang ada tu, untuk perjalanan dia nak pergi kuliah lain pula, kan? Kadang-kadang jauh, maka sebab tu kita berhenti awal 10 minit, 15 minit. Jadi kadang-kadang yang Melayu ni dia marah kat kawan dia. Sebab tu bila kita sebut bangsa tu, bukan kerana kita nak hina bangsa tu, tapi kita nak cerita ciri yang biasa ada kepada bangsa berkenaan. Itu dia. Jadi kalau kita tak boleh kita terus nak label orang, oh dia ni saja nak menghina bangsa kita. Dah, bukan macam tu tuan-tuan. Baik, kemudian hadis ni juga dia menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana cara bagaimana cara adab-adab kita bergaul, kita nak tanya soalan dan sebagainya. Dia ada cara-cara dia. Bukan kata kita boleh main tanya soalan ikut suka. Kalau orang kata soalan lepas ni, maka lepas ni lah. Ada setengah ustaz dia kata boleh interrupt. Ada setengah tenaga pengajar dia suka orang interrupt dia, kan? Sebab masa point tengah cakap tu yang fresh tu, ada yang macam tu. Ada setengah tenaga pengajar tak boleh interrupt dia. Kalau interrupt dia, habis point-point lepas tu dia dah terlupa habis. Jadi setiap orang tu dia punya muyul dia ada tendensi dia. Jadi sidang hadirin mukminin pada pukul 9. Kemudian yang akhir sekali kalau tuan-tuan tengok surah Hud ayat 47, dalam ayat ni Allah Ta'ala disebut tentang keluarga Nabi Nuh apabila anak dia derhaka ataupun tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka surah Hud ayat 47 Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bahawa walaupun anak kandung sekalipun, kan, tapi kalau anak kandung tu dia tak ikut ajaran kita, Allah Ta'ala mensifatkan bahawa anak itu bukan keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Keluarga kita yang sebenarnya ialah anak ataupun ahli keluarga yang sanggup bersama-sama dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nak bawa konteks yang berlaku sekarang pun macam tu. Kita orang Melayu ke contohnya, tuan-tuan nak pertahan ke orang Melayu yang jahat? Kita tak mau. Tuan-tuan nak pertahan ke pemimpin Melayu yang jahat? Tuan-tuan nak pertahan buat apa? Kan? Duit 2 bilion, 1 bilion bukan dapat kat tuan-tuan. Tuan-tuan pertahan pun kena denda 53 juta lagi, kan? Sebagai contoh. Sama juga tuan-tuan sekalian. Kalaulah ada orang Melayu, tuan-tuan sekalian, dia perampak, dia pencuri, takkan tuan-tuan nak mempertahankan orang Melayu yang mencuri, yang merompak? Jadi kalaulah keluar berita yang mengatakan bahawa ada orang Melayu ditangkap kerana mencuri, adakah kita nak mempertahankan orang Melayu berkenaan? Kita pun tak peduli dia masuk penjara ke apa ke, dia wajar dihukum kerana kesalahan yang dia lakukan. Sama juga kita Mamak ke, kita Cina ke, kita India ke, bangsa apa kita sekalipun, kalaulah orang yang sebangsa dengan kita buat benda yang tak betul,
meniaga kedai makan tapi tak jaga kebersihan, kenapa kita nak pertahankan dia? Dah kita berniaga, kita meniaga dengan cara yang elok, kita bagus. Yang dia meniaga cara yang tak elok, itu bukan kita tak mau mengaku pun dia bangsa kita. Kita nak berbangga, kita berbangga dengan orang yang satu bangsa dengan kita, yang mengamalkan cara hidup yang betul, yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf saya ambil masa tuan-tuan. Jadi ada soalan? Ni semua Melayu, confirm semua Melayu. Ya. Ya. Kalau suspek tak diketahui, boleh petikan dari segi mana? Okey, dia gini tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan perhatilah, katalah kes kita katalah kes ragut, kan? Katalah kes ragut. Kalau kes curi, nak tanya bangsa macam mana, kita tak tengok pencuri. Tapi kes curi pun dia ada kemungkinan juga dia akan tanya bangsa. Sebab gini, katalah kes curi, tuan-tuan tuan-tuan balik rumah, tengok rumah berselerak, kan? Tengok berselerak. Bila berselerak, tuan-tuan tengok barang hilang, duit cash RM1,000, barang kemas 5 campur-campur semua RM10,000. Kes curi pun kadang-kadang dia akan keluar juga soal bangsa. Pasal apa? Polis akan tanya, makcik rasa-rasalah dalam kejiranan makcik tu ada tak siapa-siapa yang makcik rasa ada pelik? Ada contohnya kan. Makcik berkata, ada seorang tu, orang kata dia tu penagih dadah, baru-baru balik pada pusat serenti, macam-macam lah yang kita tak tahu kan. Nama apa? Nama tak tahu. Dia tu Melayu ke? Polis tanya kan. Kita kata Melayu. Jadi polis akan catat. Pasal apa tuan-tuan? Sebab identiti ni penting untuk polis buat siasatan, kan? Dia akan cek tengok, Cina ke? Cina tulis kan. India ke? Tulis India, kan? Jadi adakah itu akan menyebabkan kita dianggap sebagai menghina bangsa itu? Tak. Bukan soal menghina bangsa, itu adalah identiti. Kita nak kenal pasti kes tu berlaku di mana, siapa yang buat dan sebagainya. Dia menghina bangsa ni lagu ni. Contohnya kita hina orang India, kan? Kita kata India ni memang paria, kita kata lagu tu tak pakai lah. Itu contoh. Itu boleh kena di bawah akta hasutan. Sebab tu saya tuan-tuan sekalian, kalau orang nak buat report polis, report pergi, saya tak ada masalah, kan? Sebab yang kita cerita tu hanyalah kita tak puas hati sebab roti canai kita tu ada benda, kan? Yang baru ni saya makan dengan sahabat kita, sahabat kita tahu, kan? Dekat kedai belah-belah tempat kita ni lah, duduk tengah makan, restoran Siam, kan? Kita sini panggil restoran Siam, betul tak? Tapi orang Melayu petani marah, jangan panggil dia Siam. dia kata bukan Siam, kita je panggil dia Siam. Dia nak kita panggil dia Melayu petani, ataupun tak kira lah Menaratiwat ke apa ke Songkelar, jangan sebut Siam. Siam ni bagi dia Buddha tu, kan? Jadi saya makan di satu restoran Siam ataupun restoran orang Melayu Fatoni kita, duduk tengah-tengah makan ni, saya order, saya tak ingat apa, nasi apa, kan? Tengok dalam nasi tu ada kaca. Nasi saya tu ada kaca. Dia sahabat saya, Abang Zul pun ada, Akhir Rosman yang duk buat PMT ni pun ada, duk tunjuklah kaca tu. Jadi sahabat kita suruh panggil kak yang jadi tokek tu. Saya sebenarnya malas, benda-benda lagu saya malas, kan? Tapi panggil jugalah, nak tunjuk, sekadar nak bagi ingatan lah ada kaca dalam nasi. Bila kita panggil, tunjuk dia ada kaca, dia kata kaca tu mungkin dalam beras, kan? Dia kata kaca tu mungkin dalam beras. Kita kata ada tak kemungkinan kaca ni sebab gelas-gelas tu hak pecah, dia pergi jatuh dalam kawasan beras? Dia kata tak, tempat gelas dengan tempat simpan beras tu dia jauh, dia kata. Tapi kak tu ada tak sepatah minta maaf dengan saya? Tak ada. Tak ada. Ya, Abang Zul boleh jadi saksi, Akhir Rosman boleh jadi saksi. Tak ada minta maaf. Itu Melayu Fatani tu. Okey, lagi ada Melayu Fatani pula buat report polis. Ustaz Jalani menghina Melayu Fatani. Apa kaitan pula kita cerita tu pasal identiti?
Kan, pasal identiti. Bukan kata nak kata Melayu Fatani itu jahat, bukan. Tapi nak ceritalah berlaku kat mana, dekat Bertam. Kedai siapa dia? Nama tak mau sebut, contohnya lah. Tapi kedai orang Cina Islam ataupun orang Cina Melayu Fatani contohnya. Kita cerita secara umum je. Kan? Itu je, bukan nak hina bangsa. Tapi dia minta maaf, langsung tak minta maaf, tuan-tuan. Saya bukan nak suruh dia minta maaf pun, tapi dari segi adabnya, bila kita jual nasi kan ataupun makanan kepada pelanggan kita, tengok ada kaca, tu benda yang sangat bahaya. Tak boleh ke sepatah keluar cik minta maaf, bagilah segelas lagi fresh orange ke, tahanlah juga. Contohnya, cik minta maaf, ataupun kita kira diskaun separuh ke. Tapi saya tak ada masalah, kita bayar penuh sebab kita pun tak tuduh dia sengaja. Sama juga dengan kes kedai mamak, tuan-tuan sekalian. Kita bukan nak kata mamak tu jahat. Kawan saya pun ramai mamak yang baik-baik, kan? Dalam kes Ustaz Alim Hassan pun, walaupun ada ustaz-ustaz Melayu dia mai jumpa saya, dia kata Ustaz Alim ni melampau apa semua. Saya pertahankan Ustaz Alim, tuan-tuan, sebab bagi saya bila dia kata ayat acak tu dituju kepada tasawuf yang melampau. Tasawuf yang bagus dia iktiraf. Saya bukan kira bangsa, dia mamak. Saya sokong dia sebab dia betul. Melayu kalau jahat takkan saya nak sokong Melayu. Jadi kita ni bab bangsa ni, tuan-tuan, kita jangan jadi pelampau. Kan? Kita apa-apa pun kita orang Islam, Allah dan Rasul yang kita pegang. Kan? Kalau bangsa kita jahat, dia jahat. Kalau bangsa kita baik, dia baik. Itu cara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kita janganlah exaggerate benda yang orang tak kata, seolah-olah orang tu kata, tak boleh. Kalau dia kata mamak tu contohnya, mamak tu je lah, bukan mamak lain. Mamak tu je lah. Ataupun Melayu tu je lah, bukan Melayu lain. Jadi balik pada soalan itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut identiti bangsa itu dalam segi undang-undang, sekadar menyebut identiti itu bukan di bawah akta hasutan. Tuan-tuan buatlah report polis banyak mana sekalipun, polis takkan charge. Dia akta hasutan ni kalau kita kata jangan pergi kedai Cina tu, kan? Itu hasut. Itu menghasut. Wallahu a'lam. Ya. Berdasarkan hadis Madomi tadi tu kan, kita boleh kata mana kalau kita nak buat tandas dalam masjid tu jadi tak ada masalah. Kerana berdasarkan kecilan masjid tak. Faham. Okey, wallahu a'lam. Dia daripada hadis tu, tuan-tuan sekalian, para ulama, tuan-tuan boleh tengok dalam syarah, ada sebutlah panjang lebar, termasuk dalam soal tandas lah, kan, dalam soal tandas. Nombor satu, adakah hadis tu kita boleh jadikan dalil bahawa boleh buat tandas dalam masjid? Jawapan dia haram, tak boleh. Katalah dalam masjid ni, kan, tuan-tuan nak pilih satu tempat nak buat tandas, kat tengah ni. Ni melampau lah kat tengah, kan. Katalah kat sudut tu, kan, kat belakang, kat sudut tu. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Dia kaul yang mu'tamad mengatakan bahawa tandas dalam masjid, apa maksud tandas dalam masjid? Itu tandas satu bangunan dengan masjid tak boleh. Makna tuan-tuan kena buat tandas tu nampak dia terpisah daripada masjid. Bila dia terpisah daripada masjid, timbul soalan yang kedua pula, iaitu boleh tak kita sambung bumbung? Kan? Macam tuan-tuan tengok Masjid Taqwa Bertamindah, kan? Masjid Taqwa Bertamindah, kan? Kalau tuan-tuan tengok tu dia macam satu building dah, macam satu building. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dia building lain, cuma dia bersambung bumbung. Jawapan dia boleh. Dia tak boleh sekali dengan masjid. Okay, nampak tak? Dan dalam konteks dunia kita sekarang, struktur masjid tu hak cantik macam Masjid Taqwa. Pasal apa? Sebab orang perempuan, kan, bila dia ada masalah nak pergi ke toilet, tak ada rasa takut. Setengah-setengah masjid dia terlalu terpencil, dia isolated, kan. Dia terpencil, lepas tu dia gelap. Itu menyebabkan soal keselamatan kepada para jemaah wanita yang datang mengaji ataupun solat di masjid. Maka sebab itu kita sangat mementingkan orang yang design bentuk bangunan itu, yang buat bentuk bangunan itu adalah orang yang mengambil kira soal aspek keselamatan. Pada masa yang sama dia kena tahu soal hukum hakam
Yang ni tak boleh satu apa kata sekali dengan masjid. Wallahu a'lam. Cukup kan? Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.